Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang untuk kita sekali lagi dalam majlis ilmu, iaitu majlis tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah beri taufik dalam kita untuk beristiqamah dan juga memahami apa maksud sebenar dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini insya-Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat siri sebelum ini dalam muqaddimah Al-Baqarah, untuk pengetahuan kita semua, 20 ayat pertama surah Al-Baqarah ialah muqaddimah, yakni huraian kepada doa dalam kita baca surah Al-Fatihah. Kita berdoa dengan Allah, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu merupakan doa kita. Wahai Allah, bagilah kepada aku jalan yang kau bagi nikmat-nikmat, yakni nikmat-nikmat yang kamu dah bagi, Allah dah bagi ahli syurga, dan bukannya golongan yang kamu murka dan golongan yang sesat. Itu maksud doa kita dalam Fatihah yang kita baca setiap kali solat kita diwajibkan baca Fatihah, dan itu merupakan doa yang kita minta Allah beri hidayah. Allah, kita nak memohon menjadi sifat-sifat
orang yang Allah bagi syurga, dan kita tak nak kita memasuki neraka yang Allah humbangkan ke neraka sebagaimana sifat-sifat ahli neraka. Itu doa kita. Jadi minggu lepas kita dah tengok dah bagaimana golongan-golongan yang Allah jadikan dia ahli syurga. Yang ni kita mohon dengan dia supaya jadikan kita golongan-golongan yang diberi nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. 5 ayat pertama itu merupakan ciri-ciri ahli syurga. Lepas itu kita dah tengok juga ayat yang selepas dia, iaitu ayat yang ke-7, 6 dan 7. 6 dan 7 itu merupakan yang kita mohon dengan Allah, ghairil maghdub. Jangan jadikan aku seperti mana golongan yang kamu murka. Ini kita minta dengan Allah. Pasal apa? Ciri-ciri yang Allah murka, ringkasan dia ada pada ayat 6 dan ayat 7, iaitu golongan siapa dia? Golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Dua golongan ini ialah golongan yang Allah murka kerana kesombongan dan kejahilan dia. Dik kerana sombong dia, dik kerana jahilnya dia, maka dia menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni segala amalan-amalan dalam kitab Allah bercanggah dengan amalan-amalan dia. Kenapa? Kerana sombong dan kerana jahil tadi. Itu pun kita dah tengok dah ayat 6 dan 7. Pada malam ini ayat yang kita baca sekejap tadi, golongan ad-dhalin, golongan yang sesat. Golongan sesat siapa dia? Dalam hadis golongan Nasara, dan dalam ayat Al-Quran golongan munafikin. Dua golongan ini sekelompok orang sesat. Golongan sesat iaitu ciri-ciri yang Allah umbankan ke dalam neraka kerana kesesatan dia. Apa sesat? Sesat dia, Allah suruh cari jalan untuk pergi ke syurga, dia mencari jalan yang lain. Allah bagi kitab untuk baca kitab, faham kitab, dengar kitab tersebut dan berdasar kitab tersebut beramal. Tetapi dia mencari kaedah-kaedah lain. Tak jumpa cari jalan pulang. Itu sesat. Sesat ialah ada rumah, tapi tak jumpa cari rumah tersebut. Kita ada syurga, nak balik syurga, tak jumpa cari syurga tersebut. Pasal apa? Pasal kita diajar benda-benda yang salah. Yang pertama lah. Yang kedua, kerana tak belajar pun termasuk golongan yang menyebabkan dua faktor tadi. Jadi dua golongan, munafikin dan golongan Nasara. Sebab itu dua golongan ini amat lembut hati dia, kurang permusuhan dengan orang Islam berbanding dengan sifat-sifat yang ada pada orang Yahudi, sifat-sifat yang ada pada orang musyrikin. Kita belajar ini bukan belajar bab orang Yahudi, bab orang musyrikin ni, sifat-sifat. Takut-takut sifat mereka yang Allah gariskan dalam Al-Quran, ada sifat tersebut pada kita. Ini yang kita nak belajar ni. Jadi tengok sifat yang pertama, sifat munafikin dan Nasara yang pertama ada pada ayat yang ke-8 yang kita baca sekejap tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas, dan di kalangan manusia. Siapa manusia ni? Di kalangan kita semualah. Di kalangan umat Nabi Muhammad, di kalangan orang Islam. Wa minan nasi, dan di kalangan manusia, mayaqulu amanna billah, iaitu mereka yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Tengok ni, di kalangan orang kita, dia yakin, dia tahu dan sering ungkapkan, saya dah beriman, saya beriman dengan Allah, saya orang Islam, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Pertama. Yang kedua, wabil yaumil akhir, dan kami juga beriman dengan hari akhirat. Dengan Allah pun kami percaya. Kami pun tahu kami akan mati. Bila kami mati, kami akan pergi ke syurga, kami akan pergi ke neraka. Ada hari akhirat. Maka di sini nak sabit di sininya semua 6 rukun iman diringkaskan dengan 2 juzuk. 2 ini merangkumi 6 rukun iman. Maknanya semua rukun iman kita semua tahu. 2 ini hanya 2 saja. Ada 4 lagi automatik tahulah. Maknanya semua orang beriman dengan semua rukun iman. Sepatutnya kita yakin kita Islam lah.
mengucap pergi surau, pergi masjid. Tak. Kita mengata macam itu. Tengok Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Kamu tak beriman. Tengok. Allah kata, Allah boleh baca hati kita ni. Allah kata, bila kita pergi menemui dia nanti, Allah kata, kamu tak beriman. Segala amalan kamu aku tak terima, segala akidah kamu lari daripada aku jelaskan, segala semua aku tolak semua sekali. Tapi kita syok sendiri. Atas dunia, kita rasa kita betul-betul dah menjadi orang Islam, betul-betul kita beramal dengan Islam, akidah Islam. Kita rasa kita hanya berprasangka. Jadi kalau kita hanya berprasangka, tapi kita belajar benda yang tak betul, yang ni Al-Quran kita tak cuba dengar semua kata-kata Allah yang 6,000 lebih kata-kata Allah dalam kitab dia, semua sekali kita tak dengar. Bila kita tak dengar semua kata-kata Allah 6,000 lebih ini, dikhawatiri kalau salah satu daripada titaan Allah daripada 6,000 kata-kata tadi kita tolak kerana kita tak tahu. Kita beramal, kita rasa betul tak? Rupa-rupanya, kita tak dengar apa-apa yang Allah kata tadi. Tak tahu lagi. Sabit dengan kita tak tahu pun, kita tak beriman. Ini yang Allah kata ni. Wa ma hum bimu'minin. Kamu tidak beriman sebenarnya. Kerana ada salah satu ayat-ayat aku dalam Al-Quran aku, kamu tak terima sepenuhnya. Mungkin separuh, mungkin suku, mungkin 1%, apa-apa saja. Sebahagian daripada ayat-ayat aku kamu bukan terima sepenuhnya. Itu bukan iman yang penuh. Berarti kita tak. Inilah yang membezakan ciri-ciri orang munafik dengan kita. Allah cerita ini ayat 8 hingga ayat 16, ciri-ciri orang munafik, dan ada juga orang Nasara di mana panjang sangat. Orang yang Allah murka 2 aja, tapi orang munafik ada 8. Maknanya susahnya nak kenal pasti orang munafik. Siapa dia orang munafik? Orang munafik ini ialah orang Islam yang duduk bersama-sama Nabi di Madinah. Nabi mengajar Quran, dia dengar Nabi mengajar. Nabi ada majlis ilmu, dia dengar majlis ilmu. Nabi solat, dia duduk solat. Semua sekali ikut. Cuma Allah bagi tahu Nabi golongan-golongan yang tak akan Allah terima taubat dia. Yang ni orang yang Allah khatam hati itu, Allah bagi tahu Nabi. Berapa sekian-sekian orang katakan, berapa orang? Maka Nabi tahu orang tersebut yang munafik tulen. Allah dia mati tak akan bertaubat. Tak? Termasuk Allah bin Ubay, termasuklah. Maka di sini munafik ini, jadi kenapa munafik yang ramai-ramai ni Allah tak bagi tahu Nabi? Pasal dengan cara Nabi mengajar Al-Quran, bertadabbur setiap hari, setiap malam, mereka dengar Al-Quran, mereka faham Al-Quran, ada kemungkinan mereka boleh berubah. Untuk mengubah ciri munafik kepada bukan munafik, tidak ada cara lain kecuali memahami dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dengar sepenuhnya, khawatir ada benda-benda yang kita tolak. Kebiasaannya orang munafik ini menolak ayat-ayat Allah yang bersangkut paut dengan kepentingan dunia. Ada satu perkara yang guru buat contoh, kalau ada dalam hati kita tidak terima tentang contoh beginilah, contoh qadi jatuh hukum, qadi itu merasakan hukuman yang dia jatuhkan kepada pesalah mengikut hukum Islam menzalimi. Dia kata kalau ikut hukum bukan Islam adil, maka dengan serta-merta qadi tadi telah murtad. Kenapa? Pasal dia rasa selesa dengan hukuman yang bukan Islam. Tapi kalau dia kata tak boleh laksanakan sebabkan faktor lain, tak apa. Kalau dia rasa hukuman bukan Islam lebih adil daripada hukuman yang Allah turunkan, ketika itu telah dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok itulah Al-Quran. Bila kita rasakan segala titah Allah dalam Al-Quran, termasuk hukum faraid ke apa-apa sajalah, kita rasakan perkara-perkara lain selain daripada Islam lebih baik, maka kita telah terkeluar daripada agama Islam. Kalau kita belajar, kita tahu
Apa jadi kalau orang tak belajar? Dia berdasarkan logik akal dia atau berdasarkan akal-akal yang lain, maka dia akan tolak perkara-perkara ni, maka dia terkeluar daripada perkara-perkara. Ini ciri-ciri munafik. Maka munafik dia tak yakin dengan contoh, sebagai contoh, dia kata bila dia infak, dia tak yakin Allah akan tambahkan harta dia. Dia takut bila diinfak harta, dia takut dia jatuh miskin. Pasal apa? Dia tak yakin dengan Allah akan tambahkan perkara rezeki-rezeki yang lain orang yang berinfak. Begitu juga dengan orang yang suka berjihad jalan Allah. Dia takut dia mati ke, dia takut siapa nak jaga anak dia, cucu dia. Ini perkara-perkara tersebut dia takut nak menjalankan arahan untuk jihad dan infak, maka dia menolak. Walaupun tolak dua perkara, kalau banyak lagi perkara-perkara lain yang diterima, tapi dia masih dikira sebagai golongan munafik. Sebab itu ahli tafsir yang mutabar mengatakan golongan munafik ialah golongan Islam yang lemah imannya. Nah, maka cara dia kena untuk mengelakkan kita beramal atas dunia ini syok sendiri, tidak ada cara lain dengan dengar semua kata-kata Allah dalam 6,000 lebih ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Mereka hendak memperdayakan Allah dan memperdayakan orang-orang yang beriman. Dalam tafsir mengatakan, bukan, jangan terjemahkan mereka hendak memperdayakan Allah. Sini ada muqaddar dia, mereka hendak memperdayakan Rasul Allah. Mereka hendak memperdayakan Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan Nabi. Contoh bila Nabi ajak pergi perang Tabuk dalam surah At-Taubah, mereka mengatakan, kami sibuk dengan ini, kami sibuk dengan itu, kami ada nafsu kuat. Bila kami pergi berperang dengan kamu, wahai Rasulullah, kami tak boleh kawal nafsu kami. Tengok orang-orang Rom, kami akan jadi berzina. Itu alasan-alasan dia. Jadi yukhadi'un Allah, sebenarnya mereka hendak menipu. Dalam hati dia tak tahu. Dalam hati dia takut terjejas ekonomi dia, terjejas masa dia takut perkara-perkara itu. Maka di sini mereka hendak menipu Rasul Allah dan mereka hendak menipu orang-orang beriman. Pasal apa? Pasal bila duduk bersama-sama dengan orang beriman, dia beramal cara-cara orang beriman. Dalam masa yang sama, dia pergi dengan orang lain, dia beramal mengikut manhaj yang lain. Bahaya kan ni? Tak? Mengikut berbeza macam tu. Berikut berbeza, dia suka buat perkara-perkara yang bercanggah dengan arahan Allah. Kononnya apa salahnya, benar baik. Dia rasa tak apa dia itu. Untuk mewujudkan toleransi dalam masyarakat, tak apa, kadang-kadang kita datanglah belajar sunnah. Kadang-kadang kita ikut mereka pun tak apa. Itu perkara kebaikan. Dia tak ada jati diri, tak ada untuk betul-betul pegang Al-Quran Sunnah. Dia kata apa salahnya, benar baik, benar ni. Ini persoalannya. Dia tak yakin dengan Al-Quran dan Sunnah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka dia buat perkara-perkara yang bercanggah dengan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi. Dia cuba nak menipulah. Kata kami orang Sunnah. Dan sama, dia buat juga macam itu. Kalau betul-betul orang Sunnah, mesti dia ikut Nabi dah. Bersama-sama Nabi. Macam itulah. Dia keluar jauh dari Nabi pun, dia ikut sebagai amalan-amalan Nabi. Tapi Allah kata, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Padahal mereka hanya memperdaya diri mereka sendiri saja. Mereka beranggapan masyarakat suka dengan mereka. Walaupun mereka tak ikut sunnah pun, mengikut amalan-amalan mereka pun tak apa, masyarakat suka dengan dia. Dia gembira dengan orang puja dia, orang kagumi dia, orang rasa dia baik. Dia gembira dengan perkara-perkara itu. Jadi masyarakat Madinah ini, orang-orang Islam ini, dia ramai kawan lah. Di kalangan orang Islam betul pun dia ada kawan, di kalangan orang Yahudi pun dia ada kawan. Dia selesa. Pergi ke mana-mana tempat pun orang sanjung dia. Pasal apa? Pasal dia amalkan semua ajaran-ajaran tersebut. Dia takut terkesan dengan orang lain boikot dia. Maka dia buat juga amalan-amalan yang bercanggah dengan amalan-amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum." Sebenarnya kamu yang memperdaya diri kamu sendiri. Kami tak rugi apa pun. Rasul tak rugi pun, orang beriman tak rugi pun, tapi kamu yang merugikan kamu sendiri. Wa ma yash'urun. Tapi kamu tak sedar.
Tengok Allah kata ni. Kamu tak sedar perkara ini. Kamu rasa betul dah tindakan kamu. Kamu rasa betul dah kamu berkawan dengan dia orang, betul dah. Kamu beramal dengan amalan dia orang kerana kamu takut orang lain fikir kesian. Kamu rasa tak apa. Sebenarnya kamu tak sedar perkara-perkara tersebut mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berat. Ayat-ayat munafik ini terlalu berat. Terberat untuk kita bercampur dengan golongan-golongan yang jauh sangat dengan Al-Quran Sunnah. Kenapa jadi perkara ini? Kenapa berlakunya yang kita rasa selesa beramal kalau bukan dengan sunnah kita, beramal dengan amalan-amalan yang bukan daripada agama Nabi dan sahabat? Kenapa? Punca asal dia ialah fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit hati. Tengok kat luar sihat, dengan perut buncitnya dah, badan sasa tengok kat luar, tapi dalam hati dia penuh penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Benci dengan perkara-perkara sunnah, dengki dengan orang yang melakukan sunnah. Itu penyakit hati tu. Maradun dalam kitab ini dua perkara lah, nafsu syahwat dan dengki ini. Jadi kita di sini hanya berkait rapat dengan benci dengan orang yang amalkan betul-betul amal ikut Nabi dan sahabat, dan juga orang yang mengajar kepada Al-Quran, dia jadi dengki macam tu. Dia sakit hati. Itu penyakit hati. Kenapa sakit hati? Pasal dalil bukti dalam Al-Quran dia tak dengar semuanya. Hadis-hadis orang mengajar dia tak dengar pun. Kalau dia dengar pun dia sombong. Dua perkara. Dia sombong dan dia tak tahu dia jahil tadi merupakan punca penyakit hati tadi. Itu punca dia. Fazadahumullahu marada. Bila ada penyakit hati tersebut, Allah tambah lagi penyakit hati yang lain. Kenapa Allah tambah penyakit hati yang lain? Pasal dalam tafsir Ibnu Katsir katakan setakat ayat ini diturunkan, katakan surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Kata dah 3,000 ayat. Al-Baqarah merupakan ayat 3,000. Ada 3,000 lebih lagi. Maka bila Allah turunkan ayat yang 3,000 lebih lagi tu, ayat demi ayat, Allah tambahkan lagi penyakit hati dia. Dia tak terima, dia tak suka, dia ragu dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka itu penyakit. Allah gandakan lagi, fazadahumullahu marada. Allah tambahkan penyakit-penyakit hati dia yang lain. Dia belajar sekian-sekian, benda-benda yang baru belajar, dia tolak ke, dia tak nak belajar. Itu ke arah tu. Sama ada dia belajar, dia sombong, atau dia tak nak belajar perkara-perkara tersebut. Maka atas itulah merupakan penyakit hati. Dah belajar Al-Quran 30 juzuk, 10 juzuk je. Kalau ada penyakit hati tu, maka dia stop kat situ je. Mana tambahan 20 juzuk tadi tu, maka itulah penyakit hati. Dia takkan belajar perkara-perkara tersebut. Kalau dia belajar pun tak nak beramal dengan perkara-perkara tersebut. Jadi cek diri kita lah. Kalau kita rasa malas sangat nak meneruskan pengajian tadabbur kita, malas sangat nak belajar hadis-hadis Bukhari, apa hadis saja untuk melengkapkan semua sekali itu ketandaan adanya penyakit hati kita. Allah tambahkan penyakit hati kita ni. Maka fazadahumullah marada. Itu penyakit-penyakit hati dia. Tapi orang lain tahu, tanya kita sendirilah. Kita saja tahu perasaan kita dah. Dan bila Allah tambahkan penyakit hati ini menyebabkan kita tak dengar ke semua sekali, ataupun tolak atau benci atau apa-apa saja yang kita tak suka dengan Al-Quran, tak suka dengan sunnah ini, maka kalau kita mati tak sempat bertaubat, tak sempat beramal dengan perkara-perkara benar, Allah titah walahum azabun alim. Untuk mereka tersebut azab aku amat-amat pedih. Azab aku amat-amat pedih. Kalau kita termasuk golongan munafik, kita akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia tahap paling bawah sekali. Ada Quran duduk dengan, ada peluang duduk dengan Nabi, tapi tidak ambil peluang masuk syurga dengan dengar kata-kata Nabi. Ada peluang belajar Al-Quran, ada peluang mendengar Al-Quran, tapi tak nak belajar memahami Al-Quran sehingga dengar semua sekali kata-kata Allah. Peluang dah ada, tak guna. Atas hukuman Allah dah bagi peluang, tak nak ambil, maka Allah umpankan neraka jahanam bawah sekali. Semoga Allah jari kita semua dan keluarga kita daripada diumpankan ke neraka yang paling bawah sekali, insya-Allah. Maka bima kanu yaksibun, itulah sebagai
atas sebab bagi mereka yang menolak kebenaran dalam Al-Quran. Menolak kebenaran. Mana perkara-perkara lain diterima, tapi kebenaran yang Al-Quran cerita mereka tolak. Mereka tolak ketika itu. Jadi bagaimana nak tahu orang munafik ini? Allah buat satu ayat. Nak uji dia, nak tahu dia, cuba tanya dia, cuba test dia. Tapi jangan tuduh dia lah, tanya dia. Bagaimana? Ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang yang tak sepenuhnya beriman tadi, orang yang munafik tadilah. Jika tanya pada mereka, tak kenal dia, tengok macam mana. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, la tufsidu, jangan kamu melakukan kerosakan atas muka bumi. Ini ramai orang salah tafsir ni. Jangan kamu melakukan kerosakan atas muka bumi. Kebanyakan orang tafsir ke, jaga kotoran, jangan buang sampah sungai, jangan buang sampah merata, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan tebang pokok, banjir, berbagai-bagai pasal kerosakan atas muka bumi. Maksud ayat ni rujuk mana-mana tafsir. Salah satu tafsir, kita tengok tafsir Ibnu Katsir sebagai contohnya. Ibnu Katsir mengatakan, la tufsidu fil ardi, ialah jangan bercampur dengan golongan agama Yahudi. Di Madinah tersebut, orang Islam sebelum kedatangan Nabi berhijrah ke Madinah, orang-orang Madinah berguru dengan ulama-ulama Yahudi. Jadi bila datang Rasul ke Madinah berhijrah dengan sahabat-sahabatnya, dia mula mengajar Islam, maka golongan-golongan Madinah ini masih lagi belajar dengan orang ulama-ulama besar Yahudi. Maka maksud Ibnu Katsir, la tufsidu fil ardi ini, jangan belajar dengan Nabi pun belajar, dengan orang Yahudi pun belajar, perkara sunnah pun belajar, ustaz bid'ah pun belajar juga, perkara-perkara Nabi larang tak buat pun dia pergi buat juga, manhaj lain pun buat juga. Sama konsep dia, berat hukuman. Itulah melakukan kerosakan. Pasal kesan daripada melakukan kerosakan inilah menyebabkan mula-mula melakukan perkara-perkara bid'ah. Yang kedua, daripada bid'ah itu akan pergi kepada kesyirikan. Batu kerosakan yang paling besar, kezaliman yang paling besar ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Luqman pesan kepada anak, wahai anakku, la tusyrik, jangan syirik pada Allah. Kenapa? Inna syirkul zulmun azim. Syirik yang paling besar, kezaliman yang paling besar sekali. Berat. Tapi ini masalah masyarakat kita. Masalah kita, kalau kita tak buat perkara-perkara ini, kita rasa kita tersisih. Nak pergi juga macamlah orang-orang Madinah. Dia rasa kalau dia pergi dengan orang Islam, berbaik dengan orang Islam saja, dia kata nanti orang Yahudi condemn dia. Sedangkan orang Yahudi kaya-kaya, pemilik ladang ladang kurma semua sekali. Dia duduk kerja dengan orang Yahudi. Nanti orang Yahudi boikot dia ke? Dia kata ada baiknya, dia kata dengan Nabi Muhammad pun dia belajar juga. Kadang-kadang dia pergi dengar juga guru-guru Yahudi mengajar. Itu maksud dia di sini, la tufsidu fil ardi. Jangan kamu pergi belajar dengan depa, belajar dengan Nabi Muhammad saja. Jangan pergi belajar dengan ustaz-ustaz yang kau mahu tu, belajar dengan yang sunnah saja. Manhaj. Itu kok konsep dia. Berat kini ya. Maka la tufsidu fil ardi. Tetapi apa kata mereka? Tengok apa jawab. Inilah nak test orang munafik ini, dia akan terkesan dengan masyarakat. Dia kata apa? Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini bukannya membuat kerosakan, kami ini menambah kebaikan. Jangan duk bergaduh masyarakat ini, jangan duk pecah belah masyarakat. Kita perlu berbaik. Kadang-kadang kita beramal dengan ini, apa salah kita ikut depa pun. Nampak tak? Sama tak dengan masyarakat sekarang ini? Sama. Dia rasa tidak ada nilai. Sunnah Nabi itu tak ada nilai. Bagi dia buat apa tak apa, tak buat apa tak apa. Tak ada kasih sayang. Nabi, Quran, tidak ada rasa kasih sayang melebihi dengan diri mereka sendiri. Ini masalahnya. Mereka rasa terkesan dengan masyarakat pasal innama nahnu muslihun, sesungguhnya kamilah nak menambah kebaikan supaya berdamai dua golongan ini. Jangan berlaku pecah belah masyarakat. Ini hujah-hujah mereka.
Tengok apa Allah jawab. Bila dengar hujah-hujah macam ini, dengan orang yang takut sangat dengan masyarakat, dia tak yakin dengan Allah. Dia tak yakin dengan pertolongan Allah. Dia tak yakin dengan akhirat merupakan negeri kekal. Dia akan pergi ke sana selama-lamanya. Dia suka dengan dunia lagi. Maka apa Allah jawab? Ala innahum. Allah ni public announcement. Wahai manusia, dengar sini. Tengok ni. Wahai hamba-Ku, dengar semua. Itu maksud Allah. Allah, dengar semua. Dengar semua. Apa dia? Tengok Allah buat pengumuman. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sebenarnya mereka itulah yang membuat kerosakan. Mereka itulah yang memecah belah masyarakat. Tapi sebenarnya mereka tak sedar apa-apa tindakan mereka itu. Pasal mereka tak yakin dengan Allah. Mereka tak yakin dengan amalan-amalan yang dibuat oleh Rasulullah. Masih lagi buat perkara-perkara lain. Walakin la yash'urun. Mereka tak sedar apa yang mereka buat itu. Kononnya mereka rasa orang suka dengan mereka, orang tak level dengan mereka dengan berbagai-bagai level, orang tak kutuk dia. Dia takut, dia rasa terjejas dengan ada masyarakat yang memandang serong dengan dia. Dia tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini nampak jelas sangat ialah ciri-ciri orang munafik. Sebab itu dia pergi ke dua belah pihak. Betul? Itu ayat yang ke-12. Tengok ayat 13 pula. Tanya lagi, test lagi. Nak test lagi orang munafik lagi mana ciri-ciri dia. Dia kata apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan bila dikata pada mereka, bagi tahu depa lah. Bagi tahu orang-orang yang pergi berguru setiap tempat tadi. Pergi belajar. Kalau dalam konteks Madinah, dengan Nabi pun dia belajar, ulama Yahudi pun dia belajar. Konteks sekarang ni, manhaj yang melakukan perkara-perkara khurafat lah, perkara-perkara kesyirikan itu, mereka pergi mengaji juga. Pergi belajar berbagai-bagai ilmu, pergi mengambil dengan tempat-tempat yang lain. Jika tanya pada mereka, wa iza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah kamu wahai sahabat, wahai kawan, ikutlah sunnah Rasul. Buatlah yang Nabi buat, amal yang Nabi buatlah. Apa sahabat buat, ikutlah. Solat cara sahabat, semua sekali aspek ibadat, ikutlah cara sahabat. Tapi ini kita lah, untuk dia, sahabat-sahabat di Madinah dulu, wahai Syekh, berimanlah kamu sebagaimana kami semua beriman. Siapa kami? Maksud ayat, siapa kami? Para sahabat. Wahai kawan, contohilah Nabi, contohilah sahabat untuk beramal tersebut. Tengok apa jawab dia. Tengok apa jawab orang yang ada kepentingan dengan masyarakat. Dia kata apa? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Adakah kamu nak ikut orang seperti mana orang bodoh ini? Tengok. Dia kata bodoh orang yang mengamalkan sunnah. Tak. Dia kata ketinggalan zaman lah, naik unta lah, berbagai-bagai penghinaan. Berbagai-bagai penghinaan pada pandangan dia. Pakai seluar bawah lutut apa, macam ada banjir lah. Betul-betul macam itu. Nampak tak? Sedangkan itu sunnah, cara dia. Tapi dia memandang rendah dengan perkara-perkara ini. Tapi orang dulu dia kata bodoh lah. Buat apa nak ikut ajaran sahabat dengan Nabi tu? Bodoh dia orang ni. Kenapa dia kata bodoh? Bodoh pasal dia tak boleh terima apa yang Nabi dan sahabat amalkan. Biasanya munafik ini ialah biasanya orang infak duit. Dia bekerja di mana-mana tempat, dapat duit sikit, bagi infak. Dia kata kita kerja penat-penat, sepatut duit ni kita bagilah anak bini kita. Ini nak bagi orang lain, nak bagi Muhammad, nak bagi golongan-golongan dia. Ini betul-betul persoalan dia. Tengah-tengah bekerja, tengah-tengah sedap berniaga, dia kata, tiba-tiba Nabi pergi ajak berperang. Bagaimana ni? Siapa ni? Perang mati kan? Siapa susah? Betul-betul ini bodoh, dia kata. Kenapa ni bodoh? Pasal apa? Keyakinan dengan ajaran Nabi itu tak ada pada dia orang. Dia hanya yakin untuk kepentingan dunia saja. Maka dia kata, anu'minu kama amanas sufaha. Adakah kami nak beriman seperti mana amalan-amalan orang yang bodoh tersebut? Bila jadi macam itu, Allah berjawablah.
Sama public announcement. Ala dengar semua. Untuk kita ni. Dengar semua wahai pembaca-pembaca Al-Quran. Innahum humus sufaha. Sesungguhnya mereka lah yang bodoh, mereka lah yang dungu. Walakin la ya'lamu, tapi mereka tak tahu. Mereka tak tahu bila mereka mati alangkah bahagianya orang yang mengikut sunnah lah. Mengikut sunnah alangkah bahagianya. Ada telaga Kausarnya, ada berbagai-bagai bentuk limpah, berbagai-bagai bentuk kenikmatan di hari akhirat bila mengikut sunnah. Tapi pasal dia tak yakin adanya perkara-perkara tadi, dengan ilmu-ilmu jahil ataupun sombong tadi, maka dia mengatakan bodoh orang yang mengerjakan amalan-amalan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi dan sahabat ini. Nah, ini beberapa ciri munafik ayat 13 tu. Wa iza qila ma'aminu. Lepas tu ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu, dan golongan-golongan ini pula perangai dia. Kalau perhati perangai dia, wa idza laqul ladzina amanu, jika mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berjumpa dengan siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul mukmin tulen. Kalau jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, maka apa kata mereka? Qalu amanna, aku pun beriman seperti kamu juga. Dia kata macam tu. Dia jumpa dengan orang sunnah mengaji mana-mana, aku pun sunnah juga. Qalu amanna billah. Ada. Qalu amanna, kamu beriman juga. Aku pun ikut Rasul, suka juga, tapi masa sama aku sambut berbagai-bagai majlis juga, kadang-kadang terlepas berbagai-bagai cara. Tapi dengan jumpa dengan kita, dia kata macam kita. Orang Madinah jumpa sahabat, dia kata dia pun beriman macam sahabat beriman juga. Wa iza khalau ila syayatinihim, jika mereka berjumpa dengan syaitan mereka. Tengok Allah kata ni, bila mereka berjumpa dengan syaitan mereka. Kenapa Allah panggil syaitan? Ikut tafsir Ibnu Katsir juga, Ibnu Katsir mengatakan syaitan di sini ialah pemuka-pemuka Yahudi dan pemuka-pemuka musyrikin Mekah. Tokoh-tokoh dia ni, tokoh-tokoh yang tak suka dengan Al-Quran, tak suka dengan amalan-amalan Nabi. Ketua-ketua masyarakat ketika itu, bila jumpa dengan ketua yang tak suka ini, maka dia pun masuk grup mereka pula. Wa iza khalau ila syayatinihim, jika berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka. Kenapa di sini dipanggil syaitan untuk pemuka-pemuka? Kenapa? Pasal tindakan, kata-kata ketua tadi adalah dipengaruhi oleh syaitan. Kenapa dipengaruhi oleh syaitan? Kenapa? Pasal syaitan duduk tutup diri dia daripada datang syaitan. Syaitan datang, kenapa? Dia nak berkawan dengan syaitan. Allah hukum dia. Allah hukum dia letak syaitan. Kenapa Allah hukum dengan syaitan? Dia tolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak mengaji memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa innahu la yasubbunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Kamu tak nak mengaji memahami Al-Quran, Allah akan hukum dia dengan letak syaitan qarin. Fawalau qarin, syaitan menjadi teman qarin, menjadi teman setia dia. Qarin tadi menghalang daripada buat perkara-perkara kebaikan, dan dia nampak petunjuk walaupun dia buat perkara-perkara jahat. Jadi ketua-ketua Yahudi, ketua-ketua musyrik tadi, dia rasa dia betul. Segala tindakan dia, segala nak tak suka ini betul. Pasal apa? Bisikan-bisikan syaitan tadi. Sebab tu Allah mengatakan dia ahlu syaitan. Wa iza khalau ila syayatinihim, bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, setiap tindakan ketua-ketua ni 100% daripada bisikan-bisikan syaitan. Kita ingat kita pun, kalau kita pun tak nak buat perkara-perkara kebaikan, suka tangguh-tangguh buat perkara-perkara kebaikan, cenderung pada perkara-perkara yang langgar perintah Allah, ingat tu, kita ditutupi dengan syaitan. Syaitan ini akan keliling kita depan, belakang, kiri, kanan. Nah, kesan daripada kita tak nak ambil pengajaran pada Al-Quran, dalam surah yang lain Allah ceritakan terlalu ramai syaitan-syaitan yang duduk tutup kita, kepala, depan, belakang, kaki, sehingga kan setiap tubuh kita ni
tak nampak ditutup dengan syaitan. Langsung tidak ada ruangan walaupun sebesar bulu roma yang boleh terkeluar daripada tutupan syaitan. Ulama tafsir mengatakan, bagaimana syaitan tutup golongan-golongan yang tak nak mengambil pengajaran Al-Quran, ialah bagaimana kulit telur putih telur tadi tutup kuning telur dengan putih telur, tak keluar daripada kulit telur. Begitulah kukuhnya kulit telur yang tutup putih telur dengan kuning telur, supaya putih telur, kuning telur tak mampu keluar daripada kulit telur tadi. Bila mana keluar? Bila menetas telur tu. Bila cukup masa dia menetas saja, keluar daripada kulit telur, maka Allah akan campakkan dia ke dalam neraka Jahannam bersama dengan syaitan tadi. Ini liciknya syaitan. Dia akan pengaruh kita, jangan faham. Pasal apa? Pasal dia akan tutup. Maka sebab itulah takdir yang Allah telah tetapkan, nak humbankan orang tak nak mengaji, ambil pengajaran inilah, dia buat macam itu. Hadiah sebagai hukuman untuk dia dengan letak syaitan tadi, ya. Dan surah Fussilat ada cerita bab ni, ya. Surah Fussilat, surah Az-Zukhruf pun cerita bab ni. Cerita bab ni tak hurailah, tak tengok pasal dah dan Nabi masa dah. Jadi wa idza khalau ila syayatinihim, bila berjumpa dengan ketua-ketua mereka, dia kata apa? Inna ma'akum, kami bersama kamu. Tengok, ramai tak kamu? Kita macam ni. Depan kita, ikut. Depan orang lain, dia orang tak betul. Azan pun tak betul lagi. Lagi masalah. Apa semalam, solat pun bismillah tak dengar. Benda macam ni. Benda-benda, kita tengok, benda-benda yang khilaf, yang sahabat tadi, tak boleh. Kena iktiraf lah dah. Benda-benda yang tak khilaf, tolaklah, tak apalah. Tapi kalau mengatakan benda yang tak ada dalam sebarang dalil tu, tak apa. Tapi benda yang dalil kena buat, dan tak boleh kutuk benda-benda macam ini, ya. Jangan sampai benda perkara itu, pasal benda tu benda ada semua. Pasal apa? Pasal semua benda khilaf. Contohlah, bersentuh antara lelaki, suami dengan isteri. Tak, semua ada asal daripada Nabi. Antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud mengatakan bersentuh lelaki dan perempuan batal, lupa batal tak batal. Tapi Ibnu Abbas tak batal. Itu batal. Kalau itulah antara kedua tadi. Maka Imam Syafi'i ambil yang ni. Tiga imam yang lain ambil yang tu. Maka semua betul. Begitu juga dengan solat bismillah jahat dengan bismillah seluk. Semua sekali ini benda khilaf. Tidak ada masalah apa untuk kita amalkan. Tapi kalau benda-benda yang bercanggah, benda-benda yang mengarut itu, tolaklah itu. Tu. Maka qalu inna ma'akum, kami bersama kamu sebenarnya. Kami pura-pura dengan depa tu. Kalau kami tak pergi dengan depa, kami tak dapat rahsia depa. Lebih kurangnya itulah. Innama nahnu mustahzi'un. Kami tak bersama ke, sebenarnya kami hanya nahnu, innama, sesungguhnya nahnu mustahzi, kami hanya memperolok-olokkan mereka je. Kami nak berkawan mereka, kami nak bersuka-suka dengan mereka je, nak minum-minum kopi dengan mereka je. Kalau kami tak pergi di EQS tu, tak dapatlah kami minum-minum dengan mereka. Biarkan tu lah, lebih kurang lah, sikit-sikit lah. Dia mari sini nak minum-minum air, nak olok-olok je. Dia pergi mana cerita keburukan-keburukan. Sponsor lah dia orang. Itulah itu maksudnya. Maka innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya berolok-olok je. Pergi jumpa mereka jarang-jarang tadi. Itu maksudnya. Inilah ciri-ciri munafik. Sifat-sifat munafik yang Allah ceritakan dalam ayat yang ke-14 tadi. Maka bila dia kurang ajarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap golongan ini, maka apa ditahan Allah? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah akan membalas olok-olok mereka tersebut, dan wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, dalam kesesatan yang sehingga mereka lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai ke tahap kesesatan tahap keempat, saat khatmul qalbi, maka ketika ini Allah akan khatam hati, dia tak akan bertaubat, maka masuk kekal selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita, insya-Allah. Ayat kedua terakhir, ayat apa ni? Ayat mana ni?
ayat akhir ya. Ayat akhir dah. Ulaikal ladzina astarawu dhalalata bil huda. Ulaika oleh yang demikian, mereka golongan-golongan yang munafik, golongan Nasara daripada ayat 6 hingga tadi, ciri-ciri tadi mereka itu ialah siapa dia mana ni? Orang yang pentingkan dunia. Golongan ini ishtarawu dhalal. Ulaikal ladzina nashtarawu dhalal. Ishtarawu, apa ishtarawu? Membeli. Membeli ya. Mereka yang membeli ad-dhalalah, kesesatan. Golongan-golongan tadi, golongan yang apa tadi berlakon berpura-pura tadi, tak sepenuhnya terima Al-Quran tadi, ataupun tak sepenuhnya menerima hadis, menerima sunnah tadi. Golongan ini sebenarnya menyintai dunia. Bila dia apa? Ishtarawu dhalalah, seolah-olah dia membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Quran dah ada, petunjuk dah ada, kuliah hadis pun dah ada. Tapi yang pertama, dia belajar tak nak beramal. Yang kedua, dia tak belajar langsung. Mari sini tak belajar. Maka dua-dua ni sama aja. Sama ada belajar tak beramal ataupun tak belajar tak tahu, sama aja. Sombong dan jahil sama aja. Maka mereka ini dia akan menjualkan. Dah ada dah petunjuk tu. Quran petunjuk, baca Quran ni Allah bagi petunjuk. Hadis pun ada juga penerangan-penerangan. Tapi dia jual yang tu. Dia jual petunjuk ni dengan beli kesesatan. Kenapa? Dia buat perkara-perkara dengan sebagaimana manhaj lain, ataupun perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis tadi. Maka dia sanggup menjual kebenaran hak dengan membeli kesesatan. Kenapa? Cintanya dunia. Kenapa cinta dunia? Bisikan-bisikan syaitan tadi. Fama rabihat tijaratuhum, maka tiadalah rabihat at-tijarah, perniagaan, tak untung berniaga macam ini. Allah umpamakan pergi akhirat dunia, Allah jadikan kita ini untuk berniaga. Kita Allah buat di dunia ini ialah untuk perniagaan, supaya kita faham. Bila berniagaan kita nak untung. Untung kita ialah untung di hari akhirat. Disanggup terima berbagai-bagai ujian dunia ini, keuntungan akan ambil di hari akhirat. Tapi sia-sialah orang yang berniaga macam ini, pasal dia tolak petunjuk untuk dapat syurga akhirat, dia tolak syurga kekal selama akhirat, dia beli neraka atas dunia lagi. Dia beli kesesatan untuk dihumbankan ke dalam neraka jahanam. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak untunglah perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan tidak pula mereka beroleh sebarang petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca dia. Maka kesan daripada tidak menerima semua sekali Al-Quran, sama ada atas kesombongan ataupun sama ada tidak belajar, jahil tidak belajar, kesan dia Allah tidak akan beri petunjuk. Maka kesan dia akan menyintai dunia, berlanjutan semua itu. Maka last sekali bila mereka mati, maka mereka akan mati dengan secara tiba-tiba, yang ini tak sempat bertaubat. Maka Allah akan humbankan golongan-golongan ini munafik, iaitu kepada neraka jahanam yang kekal selama-lamanya, di paling-paling bawah sekali. Jadi ini golongan yang keempat lah. Golongan mu'min tulen dah belajar, golongan al-maghdu dah belajar, golongan ad-dhalin pun dah belajar. Maka empat golongan ini, empat golongan ahli neraka, satu golongan ahli syurga. Satu golongan ahli syurga berkawan dengan malaikat, pasal dia adanya Al-Quran. Empat golongan dihumbankan ke dalam neraka, pasal dia berkawan dengan syaitan. Maka pilihlah, wahai hamba, kamu nak masuk syurga, kena berkawan dengan malaikat. Nak berkawan dengan malaikat, tengok kitab kami, faham kitab kami, beramal kitab kami. Nak berkawan dengan syaitan, senang je. Jangan belajar kitab kami, selesai masalah, syaitan akan menjadi kawan setia kamu. Habis cerita. Maka sebahagian besar manusia akan berkawan dengan syaitan. Wallahu ta'ala alam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.